Okey, pelajar-pelajar sekalian, okey, hari itu bahagian 6.1, okey, kita dah habis dah. Iaitu 6.1 kita belajar tentang elektrolisis. Okey, elektrolisis. Di mana elektrolisis ni sebenarnya adalah satu proses yang kita boleh menggunakan tenaga elektrik tukar menjadi tenaga kimia. Okey, iaitu kita ada bateri, okey, kita gunakan bateri, kita sambung kepada dua elektrod, di mana dua elektrod ni kita rendam dalam elektrolit, okey, dan kita boleh menguraikan sebahagian larutan ion ni, iaitu elektrod ni yang mempunyai ion, iaitu ion positif dan negatif, iaitu kita boleh uraikan ion ni positif negatif ke kedua-dua elektrod. Okey, iaitu kalau kita tengok yang hari itu kita dah belajar, iaitu bagi elektrod ni, kalau elektrod ni, okey, dia sambung kepada terminal positif, okey, maka kita panggil dia sebagai anode, iaitu dia bercharge positif, yang ni positif, dan apa yang berlaku ialah anion yang ni akan bergerak ke anode. Okey, mereka akan tertarik ke anode. Okey, manakala bagi yang satu lagi elektrod yang kita sambung ke terminal negatif, kita panggil ini sebagai kathod. Okey, jadi ion ni yang bercharge positif akan bergerak ke kathod. Maksudnya kita dengan menggunakan bateri yang boleh membekalkan tenaga elektrik, kita dapat menguraikan kepada ion-ion, iaitu dia ubah menjadi tenaga kimia. Okey, jadi yang kini yang kita belajar sebelum ni. Okey, jadi untuk yang bahagian seterusnya, untuk yang hari ini, kita akan tengok pula sel kimia. Jadi, cikgu padam yang ni dulu. Jadi, apakah maksud sel kimia? Okey, iaitu sel kimia. Okey, sel kimia pula adalah lain daripada elektrolisis, tapi dia ada bahagian-bahagian yang sama, di mana sel kimia ringkas terdiri daripada dua logam yang berlainan. Okey, iaitu kita guna sebagai contoh, ini magnesium, ini kroprom, dua jenis logam yang berlainan. Kita juga celut ke dalam satu elektrolit, okey, dan kita sambung dengan wayar penyambung. Okey, kita sambung dengan wayar. Okey, sambung dengan wayar, ini wayar penyambung. Okey, dan proses yang kita akan tengok di sini, dia akan sama dengan sebenarnya konsep di mana kita boleh menggunakan tenaga kimia tukar menjadi tenaga elektrik. Jadi yang elektrolisis yang kita belajar sebelum ni ialah kita tukarkan tenaga elektrik ke tenaga kimia. Okey, jadi ini terbalik. Tenaga kimia tukar menjadi tenaga elektrik. Maksudnya, akhirnya kita boleh hasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi konsep ini sama dengan bateri yang kita guna. Iaitu kita gunakan bateri itu, dia boleh membekalkan tenaga elektrik. Jadi, ini kita panggil sebagai sel kimia. Iaitu kita tukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Akhirnya kita boleh menghasilkan ataupun kita boleh dapat mewujudkan ataupun menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ini adalah sel yang kita tengok tadi, sel kimia, iaitu kita gunakan dua logam yang berlainan. Okey, di mana kedua-dua logam ni mereka mempunyai kedudukan yang berlainan dalam siri elektrokimia. Okey, kalau kita tengok ini ialah magnesium. Okey, satu lagi kroprom berada di bawah. Jadi sebenarnya yang ni adalah lebih, kita panggil lebih reaktif. Okey, dia lebih reaktif. Dan bagi dua logam ni yang kita ada di sini, magnesium dengan kroprom, kalau dia lebih reaktif, okey, magnesium ni, maka logam ni, magnesium, dia akan lebih cepat ataupun lebih senang menjadi ion. Iaitu bagi magnesium ni, yang logam ni, pada asalnya dia adalah neutral, dia akan cenderung untuk menghasilkan dua elektron, okey,
Dan kalau dia hasilkan 2 elektron ataupun hilang 2 elektron ni, maka dia akan menjadi ion 2 positif yang kamu nampak di sini. Okey. Jadi dia lebih elektropositif, maka dia akan lebih cenderung untuk menghilangkan elektronnya untuk menjadi ion positif. Jadi kalau kita banding ni, maksudnya magnesium ni dia akan cenderung untuk menjadi ion positif. Dia lebih elektropositif. Kalau dia lebih tinggi kedudukannya, okey, kedudukan dia lebih tinggi. Okey, jadi kita tengok penerangan di bawah. Okey, dengan merujuk kepada sel kimia ringkas seperti dalam rajah, okey, 26.14, magnesium dia akan menjadi terminal negatif. Okey, kenapa kita panggil dia terminal negatif? Sebab kalau kita tengok di sini, dia cenderung untuk menghilangkan elektron, dia tolak 2 elektron, dia menjadi ion 2 positif, di mana ion ni kemudiannya akan larut dalam elektrolit. Dan apa yang berlaku ialah elektron yang dihasilkan olehnya, okey, elektron yang dihasilkan olehnya akan bergerak dalam wayar penyambung. Jadi kamu boleh nampak pengaliran elektron di sini. Jadi anak panah dia tunjuk adalah ke atas ni. Okey, kenapa ke atas? Sebab elektron dia adalah dihasil di sini dan dia akan bergerak. Okey, elektron ni akan bergerak. Okey, jadi daripada sini dia akan pergi bergerak sampailah dia ke elektrod ataupun logam yang satu lagi, iaitu kuprum. Jadi elektron akan berada di sini sampai di sini. Okey, dan elektron apa yang berlaku di sebelah sini, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok yang sebelah magnesium dulu. Bagi cikgu habiskan yang magnesium dulu. Okey, kita habis magnesium dulu. Okey, jadi magnesium yang mendemarkan elektron, okey, dia keluarkan elektron, membentuk ion magnesium dan dia akan larut dalam elektrolit, iaitu larutan tersebutlah, kuprum 2 sulfat di sini. Okey, magnesium akan bertindak sebagai terminal negatif. Kenapa kita kata dia negatif? Terminal negatif sebab dia mengeluarkan elektron. Okey, dia mengeluarkan elektron. Elektron yang terbebas akan mengalir melalui litar luar, okey, melalui wayar penyambung tadi daripada magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif. Jadi kalau kita dah tengok ini sebagai negatif sebab dia keluarkan elektron, ini negatif, maka apa yang berlaku ialah kuprum ni akan jadi terminal positif. Okey. Okey, elektron dari magnesium diterima oleh ion kuprum daripada elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen, kerana ion kuprum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Maksudnya, kalau kita tengok dalam larutan ni dia ada kuprum 2 sulfat. Jadi dia ada kuprum yang 2 positif dan dia juga ada sulfat, okey, iaitu yang dua negatif, okey, yang 2 negatif. Jadi daripada sini kita ada kuprum yang 2 positif dan selain daripada itu, sebab dalam larutan dia ada air. Larutan maksudnya kita larut dalam air, di mana air juga ada ion positif dan hidroksida ion negatif. Okey, jadi kita ada 2 ion positif di sini. Okey, ion 2 positif di sini. Dan kalau kita tengok daripada siri elektropositif tadi, okey, daripada sini, iaitu kita ada kuprum. Okey, kita ada kuprum di sini. Okey, dan kita ada ion hidrogen di sini. Dan untuk near charge, okey, jadi kita akan tengok yang lebih bawah. Hari itu ingat lagi, kalau dia semakin di bawah, maka dia lebih senang di near charge kan. Okey, dia lebih senang di near charge kan. Jadi daripada dua ni, hidrogen dengan kuprum, maka kuprum akan dipilih. Okey, sebab dia lebih di bawah, okey, berada di bahagian bawah, dia lebih senang di near charge kan. Okey, jadi daripada 2 ion ni, kuprum dengan hidrogen, jadi kita dapati kita akan pilih kuprum. Jadi kita akan kuprum, di mana kuprum ni yang bercharge 2 positif ni, kuprum yang berada di sini, Cu positif semua, okey, akan bergerak ke bahagian
elektrod kuprum ni, logam kuprum ni, dan mereka akan terima elektron. Sebab tadi elektron bergerak sini, elektron, dan akhirnya elektron akan kumpul di sini. Maka ion kuprum 2 positif ni akan terima 2 elektron dan dia akan jadi neutral. Okey, dan kuprum ni dia akan melekat pada permukaan. Jadi kalau kita tengok balik kepada gambar raja yang ditunjuk di sini, okey, kalau kita tengok balik gambar raja ni, kita dapati bahawa kalau kamu tengok magnesium ni menjadi semakin nipis. Okey, kalau kamu tengok okey gambar raja ni, okey, iaitu kita dapati magnesium ni menjadi semakin nipis, semakin kurang. Akhirnya dia akan habis. Okey, dia akan tak ada lagi lah, kosong bahagian ni bawah. Dia akan kosong, tak ada lagi. Okey, sebab apa? Sebab magnesium ni tadi kita kata dia sudah hilang 2 elektron dan dia menjadi ion 2 positif, dan semasa dia tukar ke ion dia sudah larut di dalam larutan ini. Jadi ini akan menjadi semakin nipis, dan kita tengok yang bahagian kuprum ni dia semakin tebal sebab seperti yang tadi, kuprum 2 positif ni daripada larutan yang ni, kuprum sulfat akan terima 2 elektron dan dia menjadi logam kuprum dan dia akan melekat pada permukaan di sini. Jadi ini semakin tebal. Jadi kita nampak magnesium semakin nipis manakala kuprum ni menjadi semakin tebal. Okey, kita tengok penerangan di sebelah ni. Pergerakan elektron daripada terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi sebenarnya tenaga elektrik ni kita katakan sudah boleh dihasilkan kalau elektron itu sudah bergerak di dalam wayar. Okey, jadi kita nampak elektron ni memang sudah bergerak di dalam litar luar, maka sebenarnya elektrik sudah dihasilkan. Okey, perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia adalah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Yang ni yang saya kata tadi. Yang ni perbezaan elektrolisis dengan sel kimia. Okey, di mana perubahan tenaganya adalah berbeza. Yang ni tenaga elektrik ke tenaga kimia. Manakala bagi sel kimia, tenaga kimia ke tenaga elektrik, dia terbalik. Okey, jadi ini adalah dua benda yang kita belajar dalam bab ini. Jadi bahagian pertama 6.1 kita tengok dah elektrolisis. Bahagian 6.2 ni berkaitan dengan sel kimia ini. Okey. Okey, jadi kita tengok seterusnya, kalau kita nak membina sel kimia ni, okey, jadi seperti yang kita nampak tadi, yang kita dah terang dah, kita boleh gunakan 2 logam yang berlainan, sebagai contoh magnesium dengan kuprum ni, dan kita larutkan dalam satu larutan ion. Okey, jadi di sini kita pilih larutan yang lain pun boleh, di mana larutan natrium klorida ni sebenarnya adalah larutan garam. Okey. Okey, dan kalau kita tengok di sini, kita ada pasangan logam yang berlainan. Kita ada magnesium, kuprum, magnesium, magnesium, kuprum, kuprum. Lepas tu kita boleh dapatkan bacaan voltmeter, yang ni voltmeter kita boleh bacakan. Okey, iaitu kita sebenarnya yang ni eksperimen ringkas yang kita boleh jalankan di sekolah. Okey, jadi bagi magnesium, kuprum kita boleh catatkan bacaan, katakan sebagai contoh 2.2 volt. Jadi kita tulislah. Jadi ini magnesium dengan magnesium adalah 2 logam yang sama, ataupun kuprum dengan kuprum ni adalah 2 logam yang sama. Kita dapati bacaan mereka adalah kosong. Jadi maksudnya kalau kita nak bina satu sel kimia, dia mesti daripada 2 logam yang berlainan ke elektropositifannya. Okey, elektropositifnya tak sama. Dan kalau mereka semakin jauh, okey, dalam kedudukan elektropositif tadi, kalau dia semakin jauh, maka voltage bacaan voltmeter yang kita baca itu akan semakin besar. Okey, yang ni semakin besar. Okey, jadi yang ni adalah berkaitan dengan sel kimia. Jadi kita dah habis dah bahagian bab 6. Okey, jadi minggu depan bahagian topik seterusnya cikgu akan sambung dengan bab 7.